Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tugasan hari ini ialah tajuk perkongsian. Okey, kita fokus pada tajuk perkongsian. Tudung dia. Abaikan tudung yang sengit dia. Soalan ni dah ada dekat Telegram masing-masing. Baik, tajuk perkongsian ni. Soalan ni sebenarnya soalan peperiksaan pertengahan tahun. Tapi disebabkan masa kita terhad, jadi cikgu tak bagi lagi soalan ni lah. Jadi kita buat sebagai latihan, sebagai persediaan untuk menghadapi percubaan. Okay, Sofia dan Hazlan ialah pekongsi dalam perkongsian Soflan yang menjual perabot pejabat di daerah Batu Pahat. Sofia Hazlan. Jadi Soflan nama dia. Ikatan perkongsian menetapkan perkara berikut. Ini melalui perjanjian mereka lah. Untuk rugi diagihkan mengikut nisbah modal. Sofia dan Hazlan masing-masing layak menerima gaji 600 sebulan. Kalau sebulan 600, so darablah 12 bulan. Bonus Sofia 1,800 dikredit terus ke akaun semasanya. Faedah atas modal 5% tahun, faedah atas ambilan 10% tahun, faedah atas pinjaman perkongsi 12% setahun. Okey, maklumat berikutnya. Inilah senarai modal awal Sofia 40,000, Hazlan 20,000. Kalau ikut nisbah modal, jadi kalau Sofia ni 4/6. 4/6 awak kecilkan jadi 2/3. Hazlan 1/3. Jadi macam mana dapat tu awak cuba. Cuba ambil bahagikan 60. Ataupun 4/6, 2/6. Okey, 40 bahagi 60, 20 bahagi 60. Akaun semasa Sofia 5,000, Hazlan 3,200. Maksudnya kalau kurungan macam ni, dia adalah negatif. Akaun semasa, dia positif, dia kredit. Okay? Kalau dia negatif, maknanya dia debit. Maksudnya dia punya akaun negatif ni, maksudnya duit banyak berkurang. Dia ambil duit melebihi daripada duit yang dia ada lah. Okey, ambilan Sofia 1 Januari 2021, jadi kira setahun 1,000. Pinjaman Sofia 18,000, ABT perkongsian, ABB perkongsian. Okey, tunai 1,120, bank 20,000. Susunilah terkumpul kenderaan, kelengkapan, komisen gaji pekerja. Faedah atas pinjaman Sofia dah dibayar 1,500. Tadi Sofia bagi pinjaman 18,000. Awak kena kira berapakah faedah pinjaman dia sebenarnya. Dah bayar 1,500. Gaji Hazlan 8,000. Telah dibayar. Insurans 4,800, promosi hutang lapuk dan untung kasar. Dalam soalan ni dia bagi untung kasar, dia tak bagi untung bersih. So awak kena buat jata untung rugi lah. Inventory awal dan harga kos dan harga pasaran. Macam biasalah kita ambil yang rendah. Jadi highlightkan dia ni kan. Highlightkan tu. Okey, komisen yang belum diterima sehingga 30 Jun RM400. Maknanya inilah komisen belum terima. Kalau belum terima kita kena tambah. Jadi ambil untuk kasar tambah ni. Dia dah dapat untung kasar tadi. Pada 1 Oktober, Perniagaan Kartini telah menjelaskan hutangnya yang telah dihapuskan sebagai hutang lapuk. Ini hutang lapuk 800. Kita dah anggap dia hutang lapuk. Tapi tiba-tiba dia bayar semula. Mana ni? Nak tambah.
Okey, hutang lapuk ni rasa jadi hitam pula ni. Hai. Wang tersebut digunakan oleh Hazlan untuk membayar sewa rumah kediamannya. Perkara ini belum direkod. Dia dapat hutang lapuk pulih daripada Kartini. Tapi dia gunakan untuk bayar sewa rumah dia. Itu kita panggil ambilan. Okey. Jadi awak kena wujud hutang lapuk pulih 800, kredit, ambilan, debit 800. Kenderaan disusun nilaikan 10% tahun mengikut kaedah baki perkurangan. Jadi awak kena ambil kenderaan tolak SNT yang sedia ada darab 10%. Pinjaman daripada Sofia 18,000 dibuat pada 1 September 2020. Jadi pinjaman yang Sofia bagi itu 18,000 bermula 1 September. Jadi awak kena kira tarikh dia. Dia awak kena, kalau yang ni awak ambil kos tolak SNT. Tolak SNT dekat imbangan duga tu kan. Awak darab dengan 10%. Kalau pinjaman daripada Sofia ni, awak kena kira ambil kos dia 18,000. Awak darab 10% juga. Darab berapa bulan? Mula pinjaman tadi. Berapa pula saya pergi darab kat situ. Ini kira sendiri. Yang ni 18,000 darab dengan 10% juga kan. Pinjaman Sofia 10% ke 12? Macam 12 je tadi. Tengok perkongsian dia. Ikatan perjanjian dia. Pinjaman 12%. Ya, jadi kena peka dekat situ Kena main tibai je. 12% darab berapa bulan? 1 September 2020. Akaun berakhir dia. Akaun berakhir 30 Jun 2021. Jadi tak sampai setahun lah. 1 September, Oktober, November, Disember. 4 bulan. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun. 10 bulan. 10 per 12. Kirakan. Jadi awak kena buat macam tu ya. Pinjaman ni yang telah dibayar, pinjaman faedah yang telah dibayar kepada Sofia 1,500. Tapi 18,000 darab 12%, tolong kirakan. Mesti rajin belajar, jangan malas, jangan main tembak-tembak je. Darab 12%. Kemudian darab 10 bagi 12. 1,800. Dah bayar berapa? Okey, 1,800 sepatutnya. Sepatutnya. Okey. Tapi yang dah dibayar kat imbangan duga tu, imbangan duga ialah ni 1,500. Berapa yang belum bayar? Okey, cari berapa belum bayar. Kalau belum bayar ni awak kena tambah. Jadi yang kita perlu masuk kat akaun semasa ialah perbezaan tadi. 1,800 tolak 1,500. 300 ni masuk akaun semasa. Okay, gaji Sofian telah dijelaskan sebanyak 6,000 didebitkan dalam akaun gaji pekerja. So, awak ambil gaji pekerja tadi, awak tolak. Sebab dia dah termasuk kan. Dia tolaklah gaji Sofia tadi 6,000 kan. Okay. Pada 1 April, Hazlan telah masuk tunai ke bank berjumlah 10,000 sebagai modal tambahan. Ini modal tambahan. Jadi modal Hazlan akan bertambah lah. Jadi boleh kira faedah atas modal bermula 1 April, Mei, Jun sampai 3 bulan saja. Jadi 10,000 faedah atas modal tadi berapa? 10% kan. Darab dengan berapa bulan tadi? April, Mei, Jun. 3 bulan. 3 bagi 12. 3 bagi 12. Kira berapa? Sediakan akaun untung rugi pada 30 Jun. Akaun pengasingan untung rugi pada 30 Jun. Akaun semasa penyata kedudukan kewangan. Akaun semasa ni kata berwangan. Jadi awak ikutlah berwangan Okey, awak cuba.
Apa jawablah. Mesti jawab. Okey. Saya keluar ini je. Ni nak kena buang ni. Mana sikit. Okey. Tadi soalan dia. Ini jawapan dia. Okey, cikgu nak tunjuk akaun rugi. Yang lain tu, awak buat. Mula dengan untung kasar. Dia dah bagi untung kasar. Jangan awak nak start daripada jualan. Jualan pun tak ada. Kan? Tambah hasil hutang 80 tadi. Komisen belum terima. Komisen yang diterima 400. Ada belum terima tadi. 400. Jadi jumlahkan. Okey. Kemudian belanja, tolak belanja. Bila ada ini hasil, mesti tolak belanja. Susut nilai kenderaan, faedah atas pinjaman Sofia. Faedah atas pinjaman Sofia ni kita tulis semua. Okey, bukan kita ambil dekat IPA Ganduga, kita ambil daripada maklumat semua. Okey, kemudian gaji pekerja kena tolak tadi yang masuk dalam akaun Sofia, gaji Sofia tu kan. Insurans full, promosi, hutang lapuk. Dijumlahkan dapatlah untung bersih. Daripada untung bersih tu awak kena buat pengasingan untung rugi. Untung rugi ni dapat untung bersih tambah faedah ambilan. Atas ambilan siapa rakan kongsi tadilah. Okey. Kemudian tolak faedah atas modal. Semua rakan kongsi. Kemudian tolak gaji perkongsi. Tolak bonus. Dan perbezaannya pindahkan ke akaun semasa Sofia. Dan akaun semasa Hazlan. Pastikan bawahnya 0. Ini ialah nota macam mana nak dapat markah full. Bacalah. Okey, ini akaun semasa berwangan. Okey. Kemudian sediakan penyata kedudukan keuangan. Jadi cikgu guna awak try buat. Okey. Pastikan